Selamat sejahtera semua. Nama saya ialah Ashwin dan hari ini kumpulan saya iaitu Kumpulan 8 telah menyediakan pembentangan bagi subjek Tamadun Islam dan Tamadun Asia. Sebelum kami bermula, saya akan memperkenalkan ahli-ahli kumpulan saya. Kumpulan 8 terdiri daripada Aubrey, Amira, Jasmine, Samantha, Atira, Ashwin, Amira, Ralph, Syuhada dan Hari. Antara objektif tugasan berkumpulan ini ialah mendalami kefahaman tentang ciri-ciri ketamadunan serta memerhati interaksi antara tamadun yang terdapat dalam filem yang dipilihi. Selain itu, kami juga akan mengenal pasti faktor-faktor kelahiran dan kemerosotan seperti digambarkan dalam filem tersebut serta mengaplikasikan faktor-faktor tersebut dalam kehidupan seharian kami. Dalam pembentangan ini, saya dan ahli kumpulan saya akan bercakap tentang ciri interaksi tamadun, bagaimana tamadun tersebut berfungsi, faktor kelahiran tamadun, bagaimana mereka mula berkembang maju, dan faktor kemerosotan tamadun, bagaimana mereka bersilap. Ini membawa kita kepada soalan, apa itu tamadun? Definisi secara umum, pencapaian kemajuan dalam aspek kerohanian dan jasmani sesuatu masyarakat yang memberi fokus dari sudut ilmu dan fizikal. Selamat petang, nama saya Aubrey Salman Kenaya dan saya akan menerangkan tentang sinopsis filem pilihan kami. Filem ini adalah berdasarkan biografi pemenang Marie Antoinette, The Journey oleh pengarah British, Lady Antonia Fraser. Marie Antoinette ialah kisah bersimpati tentang kehidupan peribadi Ratu terakhir Perancis. Sebelum revolusi, ia juga adalah filem yang memperincikan kehidupan Marie Antoinette selepas bertunang dengan Louis ke-16. Daripada kasut kepada skandal, filem ini mengariskan sifat Marie Antoinette dan dedikasinya terhadap kehidupan yang menanjabkan dan keterlaluan. Kami mendengar dia mengucapkan kata-kata abadi yang menyebabkan kemarahan di kalangan petani Perancis. Tetapi kami tidak lama lagi mengetahui bahawa ia adalah satu pembohongan seperti kebanyakan kehidupannya. Sekarang, saya akan menyampaikan slide seterusnya, iaitu ciri-ciri interaksi antara tamadun kepada ahli kumpulan saya, Jasmine. Nama saya Jasmine Ho dan saya akan bercakap tentang interaksi antara tamadun bermula dengan interaksi Perancis antara monarki. Marie Antoinette, anak perempuan terakhir Permaisuri Maria Theresa dari Austria, memasuki Perancis dalam keadaan yang meragukan. Perkahwinannya dengan bakal Raja Louis pada tahun 1770 bertujuan untuk mengukuhkan pakatan yang telah dilakukan Perancis dengan Austria pada tahun 1756. Austria telah menjadi musuh Perancis yang paling berterusan selama lebih 2 abad. Dan tidak mengherankan bahawa pakatan itu tidak menghilangkan sebati dengan mendalam ketakutan dan kebencian di kedua belah pihak. Di Perancis, pakatan Austria secara meluas dianggap sebagai tipu muslihat di mana Austria cuba melemahkan dan mungkin memusnahkan Perancis dengan bertopengkan persahabatan. Perkahwinan Marie Antoinette dengan Raja Perancis seterusnya dilihat oleh ramai pemerhati di Perancis sebagai satu lagi gerakan Austria untuk mencapai tujuan itu. Kerana secara meluas dipercayai bahawa Marie Antoinette apabila dia menjadi ratu akan menggunakan pengaruh yang besar ke atas suaminya dan bertindak atas perintah. Dihantar kepadanya dari Vienna dan jauh daripada meredakan ketakutan ini dengan menarik perhatian daripada usul-usul Marie Antoinette pada masa perkahwinannya, penyajarnya melakukan segala yang mereka mampu untuk menghebatkan latar belakangnya kerana mereka cuba mengukuhkan asas interdynastik Pakatan Franco-Austria. Yang kedua, sebagai ratu yang mempunyai pengaruh ke atas pelantikan kerajaan dan naungan mahkamah, Marie Antoinette bersungguh-sungguh memperjuangkan kegemarannya dengan mengorbankan mahkamah mereka yang tidak memihak kepadanya. Leverage beliau dengan raja meningkat dengan kelahiran 2 anak pertamanya, seorang anak perempuan pada tahun 1778 dan seorang
anak lelaki pada tahun 1781 dan pada tahun 1783, Marie Antoinette boleh mendakwa mempunyai peranan dan merekod 3 menteri kerajaan. Campur tangan sedemikian menangi penyokongnya, tetapi juga mewujudkan musuh yang takut bahawa dia akan membersihkan mereka dengan jawatan atau melucutkan mereka dengan bantuan mahkamah yang mereka rasa berhak. Akhirnya, sebaik saja saudara Marie Antoinette Joseph mengambil alih pemerintahan keseluruhan negara Austria berikutan kematian Maria Theresa pada tahun 1780, dia meneruskan dasar luar perluasannya yang bukan sahaja bertentangan dengan kepentingan Perancis tetapi juga menimbulkan persoalan tentang kesetiaan Marie Antoinette. Sejak beberapa kali Joseph memintanya untuk mendapat sokongan Perancis untuk pengembaraan. Malah bermula pada awal 1780, kabar angin palsu telah dikreditkan secara meluas tersebar bahawa Marie Antoinette telah menghantar sejumlah wang besar kerajaan Perancis ke Vienna untuk menyokong pencerobohan Joseph terhadap sekutu Perancis seperti Turki. Itulah sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Seterusnya ialah berkahwin dengan berlainan etnik, bangsa dan budaya dapat mewujudkan interaksi. Pertama ialah fashion. Terbuka berbalik kepada France yang mementingkan sejarah di setiap sesuatu. Seterusnya ialah eat cake instead of bread yang dikatakan oleh Marie Antoinette kepada warga France yang mewujudkan kemarahan mereka. Ketiga ialah cukai. Seseorang tetap harus membayar cukai walaupun dari negara asing setelah menjadi penduduk tetap di negara itu. Dan keempat ialah perbezaan budaya antara Amerika dan France dibawa heboh oleh media. Seterusnya ialah interaksi bersama Perancis, iaitu dari segi bahasa. Pertama ialah lampe, iaitu lampu dalam bahasa Melayu. Kedua ialah armoire, iaitu almari. Ketiga ialah sabun, bermaksud sabun di bahasa Melayu. Seterusnya dari segi kesenian, pertama ialah seni bina, iaitu French Village di Pahang, dan kedua ialah Menara Condong Telur Intan. Dan dari segi perfilman, iaitu LLF, Festival Film French yang diadakan di Malaysia pada tahun 2012. Yang terakhir ialah dari segi makanan. Pertama ialah roti, makanan ruji buat warga Perancis. Kedua ialah cheese. Dan ketiga ialah produk-produk tenusu. Terima kasih kepada Nur Syuhada yang menyampaikan ciri interaksi tamadun yang kedua. Nama saya Ralph Russell Pensil dan saya akan menyampaikan ciri interaksi tamadun yang ketiga dalam filem Marie Antoinette, iaitu interaksi Perancis dalam perdagangan. Perkahwinan Marie Antoinette dengan bakal Raja Louis yang ke-16 pada tahun 1770 bertujuan untuk mengukuhkan pakatan yang telah ditakluki Perancis dengan Austria pada tahun 1756. Disebabkan oleh perkahwinannya, Marie Antoinette bersungguh-sungguh memperjuangkan kegemarannya dengan mengorbankan mereka yang tidak memihak kepadanya. Untuk mencapai visinya, Marie Antoinette telah menghantar sejumlah besar wang kerajaan Perancis ke Vienna untuk menyokong pencerobohan Joseph terhadap sekutu Perancis. Oleh kerana itu, Marie Antoinette langsung dicurigai kerana membantu dan bersubahat dengan musuh Perancis iaitu Austria apabila perang antara kedua sekutu ini meletus pada bulan April tahun 1792. Dengan ini, saya akan sampaikan kepada kawan saya Ashwin untuk mempersembahkan faktor-faktor kelahiran tamadun dalam filem Marie Antoinette. Sekian, terima kasih. Seterusnya, kami akan membincangkan faktor-faktor kelahiran tamadun dalam filem ini. Faktor yang pertama ialah perkahwinan diraja yang diatur antara monarki Austria dan monarki Perancis. Di permulaan filem ini, kami melihat bahawa Marie Antoinette sebagai puteri Austria diatur untuk berkahwin dengan seorang putera Perancis. Tujuan perkahwinan ini ialah untuk mengeratkan ikatan antara Perancis dan musuh lama mereka iaitu Austria.
Apabila Mary tiba di Perancis, dia diberikan tanggungjawab untuk menghasilkan waris bagi monarki Perancis sebagai isteri Raja Louis ke-16. Faktor-faktor kelahiran tamadun yang kedua adalah komuniti antara kelas bawahan. Sepanjang filem semasa perintahan Marie Antoinette, kita melihat adegan bagaimana kelas bawahan diabaikan oleh monarki. Disebabkan ini, anda dapat melihat bagaimana mereka bersatu untuk menentang Marie Antoinette dan keputusannya, saling membantu dan memprotes di hadapan istana. Kini bagi faktor-faktor kemerosotan tamadun. Perkara pertama ialah gaya hidup hedonistik. Sepanjang filem, kita dapat melihat bahawa protagonis filem ini, Marie Antoinette, menghabiskan banyak masanya berpesta dan berjudi, seperti yang dilihat dalam adegan ini, iaitu 1835. Selain itu, beliau juga sering suka membuat pembelian yang berlebihan. Tabiat Marie yang amat suka memanjakan dirinya telah membawa kepada akibat. Sebagai contoh dalam adegan ini, 1:14:27, hambanya memberitahu bahawa dia telah membelanjakan lebih 50,000 franc dalam 1 bulan sehingga dia tidak mempunyai wang lagi untuk badan amal dan dermaannya. Selamat sejahtera, saya Haridaran akan menerangkan poin nombor 2, iaitu kejahilan terhadap isu negara. Wujudnya jurang perbezaan yang ketara antara golongan kaya dan miskin juga menjadi satu punca utama kemerosotan. Dalam sin 1 jam 39 minit dan 24 saat disebabkan gaya hidup Mary yang berpesta dan perbelanjaran yang tidak terkawal, menyebabkan Mary tidak tahu tentang isu kemiskinan dan kekurangan rezeki yang berterusan di negara dia. Isu rakyat Perancis, terutamanya kelas bawahan, mengalami kekurangan roti telah dibawa ke Mary dan dia menjawab secara selamba, biarkan mereka makan kek. Ini menunjukkan bahawa dia mengabaikan keperluan rakyat dan mengutamakan keperluan diri sendiri. Sebagai seorang pemimpin, dia menyalahguna kuasanya dan tidak memberi penyelesaian yang tepat kepada rakyat yang memerlukan dan dalam kesusahan. Itu saja dari saya. Sekian. Faktor-faktor kemerosotan tamadun yang ketiga adalah penggabaian isu-isu ekonomi negara. Dalam filem ini, terlihat bahawa keluarga diraja tidak mempedulikan krisis kewangan yang dialami oleh rakyat di negaranya sendiri. Raja Perancis bersetuju untuk menderma dana kepada Amerika semasa perjugaan mereka untuk merdeka daripada British. Disebabkan oleh penglibatan kerajaan Perancis dan Perang Revolusi Amerika, keadaan ekonomi Perancis semakin teruk. Hal ini menyebabkan harga cukai di Perancis membangkit, tetapi dilihat di adegan 1 jam 14 minit bahawa raja tidak mengambil berat tentang kehidupan rakyat kelas bahawan yang akan terjejas kerana keluarga diraja sendiri mempunyai segalanya sebagai ahli monarki. Ketika menonton filem ini, kami dapat melihat dengan lebih baik sejarah tamadun Perancis dan belajar daripada kesilapan yang dilakukan oleh keluarga diraja Perancis pada masa itu. Sebagai kesimpulan, kumpulan kami mendapati bahawa terdapat pelbagai ilmu pengajaran dalam filem bersejarah ini kerana ia dapat mendidik penontonnya tentang mengapa berlakunya keruntuhan monarki Perancis. Terima kasih.